Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Cikgu doakan semoga anda sentiasa berada di rumah, stay at home dan mengikuti kelas tuition online dan lain-lain medium PDPC untuk menjadikan masa anda lebih bermakna. Saya, Cikgu Mazirah binti Muhammad dari SMK Mata Air, Perlis, akan bersama-sama anda selama 1 jam dalam subjek Matematik SPM. Pengalaman saya mengajar adalah selama lebih kurang 24 tahun. Ya, sekarang saya mengajar Matematik tingkatan 5 dan juga Matematik tingkatan 3. Jadi saya teruskan dengan pengajian kita pada hari ini. Okey, seperti semua pelajar maklum, ya, format SPM kertas 2 mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kita boleh tengok format kertas peperiksaan kertas 2 iaitu 100 markah mengandungi 15 soalan masa 2 jam 30 minit. Dan bahagian A kertas 2 mengandungi 11 tajuk, iaitu tajuk-tajuknya ialah set dan graf ketaksamaan linear, garis dan satah dalam 3 dimensi, peperjal geometri 2, persamaan linear 2, penaklukan matematik, persamaan kuadratik, matriks, garis lurus, kebarangkalian 2, bulatan 1, kecerunan dan luas di bawah graf. Untuk makluman para pelajar semua, bagi perkataan yang cikgu hitamkan ataupun tajuk yang cikgu hitamkan ialah tajuk bagi tingkatan 4. Bagi perkataan yang dimerahkan itu ialah perkataan bagi tajuk-tajuk bagi tingkatan 5. Yang cikgu hijaukan itu tajuk-tajuk bagi tingkatan 3 dan ada satu tajuk tingkatan 2 iaitu bulatan 1 yang berwarna purple itu, ya, yang berwarna ungu. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan nombor 1 iaitu set. Set ini membawa kepada 3 markah. Okey. Jadi set ni pelbagai kaedah kita boleh gunakan untuk melorekkan kawasan set. Jadi di sini cikgu bagikan satu kaedah iaitu kaedah nombor. Kita nomborkan set kita, ya. Okey, baik. Bagaimanakah untuk melorek kawasan dalam set? Okey, bagaimana untuk melorek kawasan dalam set? Okey, kita diberi set 3 set iaitu set P, set Q dan set R. Ya, set P, set Q dan set R. Jadi, yang pertama, nomborkan setiap ruang kawasan dengan nombor yang mudah. Ya, jangan 100, 1000 pula, ya. Jadi anda boleh masukkan nombor-nombor yang mudah bagi setiap kawasan. Okey, contohnya nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5. Baik, seterusnya, lihat apa kehendak soalan. Kehendak soalan ialah P bersilang dengan Q ataupun P bertindan dengan Q. Okey, jadi kita jalankan operasi. Jalankan operasi. Bagaimana? Ya? Bagaimana nak jalankan operasi? Jadi kita kena pasti di mana kawasan bagi P. Okey, kawasan bagi P, okey, yang cikgu merahkan itu iaitu kawasan 1 dan 2. Sementara kawasan bagi Q, ya, kawasan bagi Q, okey, kita tengok mana kawasan Q. Okey, yang kita hijaukan, yang kotak hijau tu iaitu kawasan 2, 3 dan 4. Jadi yang bertindan bermakna yang sama. Jadi para pelajar boleh memilih nombor yang sama. Okey, sekarang kita tengok nombor yang sama iaitu nombor 2. Okey, jadi seterusnya para pelajar boleh melorekkan set bagi kawasan yang bernombor 2 sahaja. Okey. Baik. Ya. Para pelajar boleh melorekkan set. Seterusnya, okey, tengok tips kita. Kita kena tengok simbol tindan iaitu yang bersilang. Untuk union atau kesatuan, semua kita ambil semua.
Untuk P prime atau P pelengkap, maksud dia kawasan di luar P, ya. Seterusnya, bagaimanakah untuk melorek kawasan dalam set? Kita lihat set P, set Q dan set R macam biasa. Ingat ya pesanan cikgu tadi, kita nomborkan kawasan dengan nombor-nombor yang mudah, iaitu nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. Setelah kamu nombor, okey, step yang kedua ialah kamu lihat kehendak soalan. Apakah kehendak soalan? Okey, kehendak soalan dalam kurungan P pelengkap bersatu dengan Q dan bersilang dengan R. Okey. Okey, kita jalankan operasi. Ya. Okey, jadi para pelajar boleh jalankan operasi P pelengkap. Di mana kawasan luar P? Okey, para pelajar boleh melihat P yang merah itu di luar P ialah 3, 4 dan 5. Okey, bagi kawasan Q pula, okey, yang hitam tu ya, kawasan yang dihitamkan terang tu 2, 3 dan 4. Manakala bagi kawasan R ialah 4, ya, kawasan 4 dan kawasan 5, ya, nombor 5. Okey, jadi pelajar-pelajar kena faham bahawa di dalam matematik kita perlu lakukan kita kena lakukan operasi di dalam kurungan dahulu, ya, pastikan buat dalam kurungan dahulu. Jadi kita kena selesaikan dalam kurungan. Jadi P pelengkap bersatu dengan Q. Okey, jadi di mana dia bersatu? Kita ambil semua jawapan. Ambil semua nombor yang ada, iaitu nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Manakala bagi kawasan okey, tindan, kawasan R dia akan bertindan pula dengan R. Jadi R ialah 4 dan 5. Okey. Sekarang dalam kurungan P prime bersatu dengan Q bersilang dengan R. Jadi kita ambil yang sama nombornya, iaitu nombor 4 dan nombor 5. Okey. Itulah jawapannya. Dan seterusnya, para pelajar perlu melorekkan kawasan yang bernombor 4 dan nombor 5. Ya, begitu. Ya, jadi inilah jawapannya. Jadi pelajar akan diberi 2 markah dalam soalan SPM nanti, insya-Allah, ya. Baik, seterusnya kita cuba dengan soalan yang lain pula. Ini ialah soalan SPM, ya, soalan SPM. Gambar rajah Venn menunjukkan set P, Q dan R. Pada rajah, lorekkan set. Okey, set apa yang kita nak lorekkan? Yang pertama, kita nak lorekkan kawasan P bersatu dengan Q. Jadi, yang pertama kita lorekkan, kita nomborkan, ya, setiap ruang kawasan dengan nombor yang mudah. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Seterusnya, apabila kita dah nomborkan, maka kita akan lihat kehendak soalan. Kehendak soalan ialah P bersatu dengan Q. P bersatu dengan Q. Jadi, para pelajar kena ambil nombor-nombor yang berada di dalam kawasan P, iaitu okey, nombornya 1, 2, 3 dan 4. Manakala nombor-nombor yang berada dalam kawasan Q ialah okey, Q yang bulat tu, yang dalam bulatan, ya, 2, 2 dan 3. Apabila dia bersatu, kesatuan, ya, bersatu, maka dia bergabung, dia ambil semua nombor yang ada. Jadi kita ambil nombor 1, nombor 2, 3 dan 4. Nombor yang ada 2 kali, kita ambil sekali sahaja, ya. Okay, contoh 1, 2, 3 dan 4.
Maka seterusnya para pelajar boleh melorekkan kawasan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Jadi untuk jawapan tersebut pelajar mendapat 1 markah. Seterusnya bagi soalan B. Okey, soalan B. Yang pertama, okey, kita nomborkan macam tadi juga kita nomborkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, para pelajar nomborkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Seterusnya, okey, para pelajar lihat kehendak soalan iaitu P bertindan dengan dalam kurungan Q bersatu dengan R pelengkap. Ya. Jadi kita akan lakukan operasi ke atas kehendak soalan ni. Baik. Untuk kumpulan P, ya, okey. Seperti yang cikgu merahkan, iaitu nombor dia 1, 2, 3 dan 4. Okey. Manakala bagi nombor Q, bagi huruf Q, ya, bagi nombor-nombor dalam kawasan Q, 2 dan 3 dan kawasan R pelengkap. Maksud dia di luar R. Jadi di luar R ialah, kita tak ambil R, ya, kita ambil di luar R, iaitu di luar R ialah 1 dan 2. Okey. Jadi kita nak jalankan operasi, kita pastikan kita jalankan operasi di dalam kurungan dahulu. Ya, dalam kurungan, jadi kita selesaikan dalam kurungan bersatu. 2, 3, kawasan 2, 3 bersatu dengan kawasan 1, 2. Okey. Maka jawapannya, pelajar ambil semua nombor itu. 1, 2 dan 3. Okey. Baik, seterusnya kita tengok dia bertindan dengan kawasan 1, 2, 3 dan 4. Okey, bila dia bertindan dengan kawasan 1, 2, 3 dan 4, maka para pelajar boleh mengambil nombor-nombor yang bertindan atau bersilang atau yang sama nombornya. Okey. Iaitu nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. 4 kita tak ambil sebab dia tidak bertindan, ya. Okey, 1, 2, 3. Jadi para pelajar boleh melorekkan kawasan yang ada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey. Begitu. Jadi jawapan tersebut memberikan anda 2 markah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan yang lain pula. Gambar Raja Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P bersatu dengan Q bersatu dengan R. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set. Okey, ini ialah contoh soalan SPM, ya, yang selepas ni, yang selepas ini, ya. Baik. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set. Jadi di mana kita nak lorekkan? Ingat, yang pertama kita letakkan nombor. Okey, boleh? Para pelajar boleh ambil soalan ni, letakkan nombor. Okey. Dah siap letak nombor? Okey, cikgu tunjukkan contoh letakkan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, sekarang bila kita dah letak nombor, kita jalankan operasi ke atas set ini, iaitu Q pelengkap bersilang dengan R, ya. Okey. Q pelengkap maksud dia di luar kawasan Q. Di luar kawasan Q ialah 1, 4 dan 5. Dapat? Baik, seterusnya para pelajar boleh lihat bagi set R. Okey, set R yang cikgu kuningkan itu, ya. Jadi 3, 4 dan 5. Jadi kita ambil yang bertindan, ya, macam tadi kita ambil yang bertindan. Kita pilih jawapan dia iaitu 4 dengan 5.
Dan akhirnya para pelajar boleh lorekkan kawasan 4 dan kawasan 5. Okey. Tahniah kepada pelajar yang betul ya jawapan. Okey. Seterusnya untuk bahagian B soalan SPM ya, soalan SPM bahagian B, gambar rajah yang sama tetapi operasi yang lain ya. Jadi kita lihat mula-mula kita letakkan nombor bagi setiap set itu, setiap kawasan ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita akan jalankan operasi ke atas set ni, iaitu dalam kurungan Q bersatu dengan R dan bersilang dengan P pelengkap. Kita tengok set bagi Q, kawasan-kawasan bagi Q ya, iaitu nombor 2 dan nombor 3. Manakala kawasan bagi R ialah 3, 4 dan 5. Okey, 3, 4 dan 5. Okey, seterusnya para pelajar boleh melihat nombor-nombor bagi P pelengkap. P pelengkap ialah di luar P. Ya, jangan ambil yang P tu, bukan. Dia bukan nak yang dalam kawasan P. Luar P. Luar P iaitu nombor 5 sahaja. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita lihat, kita akan lakukan operasi di dalam kurungan dahulu. Di dalam kurungan, okey, Q bersatu dengan R. Ingat, bila bersatu maka dia jadi banyak. Jadi ambil semuanya, 2, 3, 4 dan 5. Dan dia bersilang dengan P pelengkap hanya nombor 5 sahaja. Bila bersilang maka kita ambil yang sama. Jadi nombor yang sama ialah nombor 5. Okey. Baik. Seterusnya, para pelajar boleh melorekkan kawasan bagi nombor 5. Okey. Kaedah melorekkan set ini, pelajar boleh menggunakan pembaris. Pelajar tidak boleh melakar macam tu saja ya, tak boleh conteng-conteng ya, kerana kena dilakarkan dengan, dilorekkan dengan eloklah, dengan kemas, supaya pemeriksa dapat membaca kawasan mana yang anda lorek. Okey, jadi untuk soalan A anda diberi 1 markah, untuk soalan B anda mendapat 2 markah. Ya. Baik, cikgu teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Ya. Kita tengok. Set P ialah set nombor ganjil dan set Q ialah gandaan 2. Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan di antara set P dan set Q. Okey, kita tengok soalan A ini. Soalan ini dia bagi pernyataan berkenaan dengan set P. Jadi pelajar kena faham apa itu set nombor ganjil. Okey, bagi nombor ganjil, pelajar kena ingat nombor-nombor ialah 1, 3, 5 contohnya lah. Dan seterusnya. Dan set Q ialah gandaan 2. Jadi dia bermula dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau pelajar lihat, kalau pelajar faham, dua-dua set ini ialah nombor yang lain. Ya, dia tidak sama nombornya. Jadi bagaimana pelajar nak melorekkan set, melengkapkan set, ya? Okey, jadi dia tidak. Jadi bila lukis, makanya pelajar kena melukis asing-asing, satu set P dan satu set Q, kerana mereka ialah nombor yang berlainan. Seterusnya, soalan B, diberi 3 set R, S dan T dengan keadaan set semesta. R bersatu dengan S bersatu dengan T. R bersilang dengan S sama dengan set kosong. Dan R bersatu dengan S subset kepada T. Lukis gambar rajah Venn pada ruang jawapan di bawah untuk menunjukkan hubungan di antara set R, S dan T. Sebelum kita melukis gambar rajah Venn bagi jawapan ini, bagi soalan B, para pelajar kena ingat, kena faham ya,
Apa itu yang dikatakan R bersilang dengan S ialah set kosong? Itu maknanya R dan S tidak akan bertindan. Ya, R dan S tidak akan bertindan. Dan R bersatu dengan S subset kepada T. Bermaksud, ya, R dengan S ini lebih kecilnya daripada T. T itu ialah set yang besar. Dan di dalam T itu ada R dan S. Okey. Macam ni. Jadi, T itu dia besar. Ya, R dan S tidak bertindih. Maka inilah jawapan yang sepatutnya pelajar berikan. Ya, bukan yang selainnya. Okey, ini ialah soalan SPM tahun lepas tak silap ya. Okey, seterusnya kita tengok markah. Untuk soalan A tu pelajar dapat 1 markah. Untuk B pelajar dapat 2 markah. Okey, seterusnya kita lihat soalan ni ya. Ini pun soalan SPM ya. Saya baca yang bahasa Melayu lah. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X dan Y. Diberi set semesta X bersatu dengan Y. Kawasan yang berlorek dalam gambar rajah Venn pada ruang jawapan mewakili set. Okey, tadi kita buat soalan, yang pertama tadi kita buat soalan melorekkan set. Selepas itu, kita daripada soalan, kita melukis gambar rajah Venn. Sekarang diberi pula soalan. Sekarang kita kena keluarkan persamaan dia. Ya. Okey, kita tengok apa yang perlu kita buat. Okey, jadi kawasan yang berlorek dalam gambar rajah Venn pada ruang jawapan mewakili set apa? Jadi kita kena jawab. Kita tengok kawasan yang kuning itu ialah X, tapi bukan sepenuhnya X. Jadi apa yang anda boleh tulis? Y. Y tidak dikuningkan. Kenapa? Kalau kita faham tentang set, kawasan yang dikuningkan itu ialah Y pelengkap. Itulah jawapan yang dicari-cari. Boleh ya pelajar? Okey. Seterusnya kita lihat yang B. Diberi 3 set P dan R, P, Q dan R dengan keadaan set semesta P bersatu dengan Q bersatu dengan R, P bersilang dengan R set kosong dan R bersilang dengan Q ialah Q. Lihat gambar rajah Venn pada ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan di antara set P, Q dan R. Okey, kalau para pelajar boleh lihat ya. P bersilang dengan R set kosong. Maksud dia P dan R tidak bertindan. R bersilang dengan Q ialah Q. R bersilang dengan Q adalah Q. Jadi maksud dia R tu lebih besar daripada Q. Okey, baik. Baik ya. Jadi P dia tidak bersilang dengan R. Jadi dia duduk asing-asingnya, dia berasingan di sini. Ya. Dan Q ni R bersilang dengan Q ialah Q. R bersilang dengan Q ialah Q. Ya. Jadi inilah jawapannya. Para pelajar kena lukis macam inilah gambar rajah Venn. Ya. Okey, untuk yang A kita berikan 1 markah, untuk yang B kita berikan 2 markah. Baik ya. Okey. Jadi, kesimpulan daripada soalan set tadi ialah apabila diberikan set, pelajar diminta melorekkan kawasan. Jadi, tadi cikgu dah terangkan bagaimana melorekkan kawasan. Yang pertama, kita buat apa tadi? Okey, yang pertama para pelajar kena nomborkan. Lepas itu, pelajar tengok apakah kehendak soalan. Seterusnya, pelajar lakukan operasi. Dan seterusnya, pelajar lorekkan kawasan yang diminta di dalam soalan tersebut. Okey, yang kedua, diberikan kawasan yang telah dilorekkan, pelajar perlu menulis hubungan di antara set yang diberikan. Okey, ini
kaedah penyoalan yang kedua. Ya, kemungkinan diberi ialah kawasan yang telah dilorekkan dan pelajar kena tulis hubungan di antara set. Ya. Dan seterusnya diberikan pernyataan. Ya, ada juga soalan yang diberikan pernyataan. Pelajar diminta melukis gambar raja van. Jadi begitulah bagaimana cara kita menjawab soalan berkaitan dengan set. Untuk soalan kertas 2 bahagian A, soalan nombor 1. Seterusnya, cikgu pergi kepada ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear juga berada di soalan nombor 1, iaitu 3 markah soalannya. 3 markah. Baik. Apa itu ketaksamaan linear? Ya, ketaksamaan linear ialah kawasan yang perlu kita lorekkan. Ketaksamaan linear ni ialah kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi ketaksamaan. Ya, untuk tajuk inilah ketaksamaan linear. Kita juga perlu tahu untuk melukis garis ketaksamaan penggunaan pintasan Y. Jadi para pelajar kena tahu menggunakan garis. Jadi perlu ada pembaris. Ya. Okey, kena faham tata tanda ketaksamaan. Okey, apa yang pelajar perlu faham tentang tata tanda ketaksamaan? Iaitu lebih kecil, lebih besar. Jadi pelajar perlu menggunakan garis putus-putus apabila diberi tanda ini. Dan jika diberi tanda ini, iaitu lebih kecil dan sama atau lebih besar dan sama, pelajar perlu menggunakan garis lurus atau solid line. Ya. Baik. Okey, ini contoh soalan, ya, contoh soalan SPM. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih besar dan sama negatif X tambah 6, Y lebih kecil daripada X tambah 1 dan X lebih kecil dan sama dengan 5. Okey. Ini contoh soalan dia. Soalan ini ada grid segi 4 sama. Okey. Jadi, kita tengok yang ada garis dah. Yang cikgu tanda bintang itu yang dah ada garis. Okey, garis dah diberi. Sekarang kita perlu melukis satu lagi garisan. Iaitu X lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi, mana kawasan X? Sini ialah kawasan nilai X. Jadi para pelajar boleh melukis nilai X di sini. Okey, di mana X ialah 5? Jadi di sini ialah X ialah 5. Ya, jadi pelajar boleh melukis garisan X sama dengan 5 di sini. Boleh? Okey. Seterusnya para pelajar perlu melakukan operasi, ya, untuk untuk yang satu, negatif Y lebih besar dan sama dengan negatif X tambah 6. Okey. Okey, itu kawasan dia. Maksud dia di atas garisan ni. Ya. Seterusnya Y lebih kecil daripada X tambah 1. Y lebih kecil daripada X tambah 1. Okey, itu kawasan dia. Dan seterusnya X lebih kecil dan sama dengan 5. Okey, itu kawasannya. Maka itulah kawasan yang sepatutnya pelajar-pelajar lorekkan. Ya. Gunakan pembaris supaya lorekkan menjadi kemas dan teratur. Baik, ya. Jadi, bila pelajar meletakkan garisan X sama dengan 5, pelajar mendapat 1 markah dan seterusnya melorekkan kawasan yang betul, pelajar akan diberi 2 lagi markah. Jumlahnya ialah 3 markah. Ya. Untuk soalan seterusnya, pada graf, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y tambah X lebih besar dan sama dengan 7, Y lebih kecil dan sama dengan X, dan X lebih kecil daripada 7.
Okey, kat sini ada pintasan ya. Okey, yang ni dah ada garisan. Okey, yang tu pun dah ada garisan. Kita perlu lagi satu garisan. X lebih kecil daripada 7. Okey. Okey, pelajar kena tahu X tambah Y 7. Jadi kawasan yang bersilang ini ialah nilai dia 7 dan sini pun nilai dia 7. Jadi kita letakkan garis putus-putus kerana X lebih kecil daripada 7. Okey. Jadi X sama dengan 7. Okey, jadi kita buat kaedah yang kedua pula. Okey, lebih besar bermakna means on top of the line, ya, ini bermakna atas garisan itu. Ya. Tanda lebih kecil less than ni means below the line. Maksud dia di bawah garisan itu. Dan kalau macam ni ya, tanda dia lebih kecil below the line, dia berada di bawah garisan. Jadi kita tengok yang pertama ya. Okey. Garisan Y tambah X lebih besar dan sama dengan 7, dia berada di atas garisan ini. Okey, dia ke atas. Okey. Y lebih kecil dan sama dengan X, maka dia berada di kawasan yang di bawah garisan pink ni. Ya, seterusnya X lebih kecil daripada 7 dalam kawasan ini. Okey. Jadi para pelajar seterusnya boleh melorekkan kawasan yang telah ditandakan tadi. Okey. Okey, itulah tandanya kawasan yang perlu dilorekkan oleh para pelajar. Baik. Okey. Pelajar akan mendapat 3 markah ya di situ. Iaitu X sama dengan 7 ni, garisan ni bila pelajar dah lukis garisan ni, maka pelajar akan mendapat 1 markah. Seterusnya bila kawasan yang betul dilorekkan akan mendapat 2 lagi markah. Jumlah kesemuanya ialah 3 markah. Boleh ya para pelajar? Seterusnya bagi soalan nombor 3 ya. Tentukan sama ada titik 2, 3. Memuaskan garisan ni, ketaksamaan ni, Y sama dengan 3X tolak 5 atau Y lebih kecil dan sama 3X tolak 5 dan Y lebih besar daripada 3X tolak 5. Jadi kita nak menentukan sama ada titik 2, 3 ini memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ni ataupun tidak. Okey. Jadi langkah kita ialah gantikan 2, 3 dalam persamaan di atas. Y lebih Y, ya, kita gantikan Y sama dengan 3X tolak 5. Okey, 3 dalam kurungan X tolak 5. Okey. Jadi nilai X dan nilai Y kita gantikan di tempat masing-masing. Okey. Y ialah 3. Ya, Y ialah 3 dan tempat 2 ni ialah nilai X. Jadi 3 kali 2 ialah 6. 6 tolak 5 jadi 1. Jadi kita pilih yang mana? 3 lebih kecil atau lebih besar daripada 1? Ya. Sudah pastilah 3 lebih besar daripada 1. Jadi maka kita ambil yang mana? Y lebih besar daripada 3X tolak 5. Ya. Jadi jawapan ini memberikan anda 1 markah. Okey, seterusnya. Okey. Kawasan yang diberikan ini kosong ya, macam ni, yang tidak ada grid ya. Pada graf, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih besar, X tolak 1. Y lebih kecil dan sama negatif 1/2 X tambah 2. Dan X lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, garis yang dah diberikan, yang saya tandakan X, ya, iaitu Y lebih besar. Y lebih besar daripada X tolak 1. Okey, dan Y
lebih kecil dan sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Dah ada dah. Ya. Kita perlu cari satu lagi garisan, iaitu X lebih besar dan sama dengan kosong. X lebih besar dan sama dengan kosong. Okey. Okey. Yang ni lebih besar, ya. Okey. Jadi mana kawasannya? Okey, baik. X lebih besar dan sama dengan kosong. Pelajar kena ingat, ya. Dia ialah paksi Y. Paksi Y ialah X sama dengan kosong, ya. Jadi pelajar kena ingat itu. Itu adalah pengetahuan sedia ada yang telah kita pelajari masa di tingkatan 2 dahulu, ya. Baik, seterusnya kita tengok lagi. Betul tak kawasan yang kita lorek tu? Ya, itu kawasan yang betul dan diberi 2 markah. Okey, seterusnya. Pada graf di ruang jawapan, nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek. Okey, seandainya soalan ini meminta kita menyatakan 3 ketaksamaan. Okey. Ini dah siap dilorek dah. Dah siap dilorek. Andai kata 3 ketaksamaan yang diminta, kita perlu menjawab juga. Jangan tinggal pula, ya. Jadi para pelajar kena tengok. Ini Y sama dengan 7. Jadi kawasan dia berada di bawah, jadi Y lebih kecil dan sama dengan 7. Okey. Dan kawasan Y yang ni 5Y sama dengan 3X tambah 5. Okey, 5Y sama dengan 3X tambah 5. Okey, 5 ni kita bawa ke sini, ya. Kita bahagi dengan 5. Dua-dua kawasan ni kita bahagi dengan 5. Maka dia menjadi 3/5X tambah 1. 3X bahagi 5 jadi 3/5. Okey, 5 bahagi dengan 5 dia jadi 1. Jadi persamaan dia ialah Y lebih besar daripada 3/5X tambah 1. Okey, sebab tu dia berada di atas, sebab dia lebih besar dan garisannya garisan putus-putus. Sebab itu kita kena gunakan lebih besar, ya, tidak ada ni. Tidak ada sama, ya. Seterusnya, yang ketiga ini garisan dia ialah garisan solid line. Kita kena ingat garisan penuh. Bila garisan penuh, maka kita kena ada Y. Okey. Dia naik ke atas. Maksud dia lebih besar. Jadi Y lebih besar dan sama negatif X tambah 10. Okey, negatif X tambah 10. Okey. Itu seandainya soalan meminta 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek. Ya, para pelajar. Okey, setiap satu para pelajar akan diberi 1 markah. Ya, pastikan anda menulis dengan betul, anda faham betul-betul apakah ketaksamaan yang perlu ditulis, ya. Baik, seterusnya untuk soalan kertas 2 bahagian A ni juga ada satu tajuk pepejal geometri, iaitu berkaitan dengan isi padu lah, pepejal geometri yang kita telah pelajari di tingkatan 3. Okey, untuk tajuk ini para pelajar kena mengenal, kena tahu formula-formula yang perlu digunakan, ya. Tetapi pelajar jangan bimbang kerana rumus dan formula berkaitan dengan isi padu terdapat di dalam soalan, ya, terdapat dalam soalan di muka 2, 3 dan 4 tu. Ya, pelajar boleh rujuk, ya, nanti. Okey. Gabungan 2 pepejal. Soalan biasanya menggabungkan 2 pepejal, iaitu apa-apa jenis pepejal, ya. Pilih operasi tambah atau tolak. Operasi yang kita akan gunakan bergantung kepada apakah kehendak soalan. Ya, sama ada untuk mencari baki atau untuk mencari gabungan isi padu. Seterusnya, para pelajar perlu menulis formula yang betul.
formula yang betul. Jika para pelajar tidak ingat apa itu formula yang hendak ditulis atau apakah rumus yang perlu ditulis, pelajar boleh merujuk di muka surat 2, 3, 4 dan 5 di muka depan soalan. Substitute the values ni maksud dia kita gantikan nilai-nilai di dalam formula tadi tu. Formula apa? Formula jejari ke, tinggi ke atau diameter ke. Ya. Okey, baik. Okey, jadi kita mungkin boleh saya mungkin boleh memberikan beberapa contoh saja ya. Contoh ini, okey, contoh Rajah 4 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah kon dan sebuah prisma tegak. Trapezium ABFE ialah kelata rentas seragam prisma itu. Jadi AB sama dengan BC sama dengan 8 dan AE ialah 6 cm. Tinggi kon itu ialah 10 cm dan diameter tapaknya ialah 7 cm. Jadi kita kena lihat apakah pepejal yang perlu. Pepejal yang perlu ialah kon ya yang diminta dan sebuah prisma tegak. Jadi para pelajar perlu melihat kepada formula kon. Formula untuk isi padu kon iaitu 1/3 pi J kuasa 2T dan formula untuk trapezium. Ya, trapezium ataupun prisma tegak tadi itu luas kelata rentas kali dengan panjang. Jadi bila pelajar dah dapat formula tersebut, maka pelajar perlulah mengisi di dalam Okey. Pelajar perlu isi sahaja. Jadi kena isi dalam formula yang telah pelajar tulis tadi. Sebab itu kita menggalakkan para pelajar menulis formula di sini. Sama ada di situ ataupun di sini ya. Prisma tambah dengan kon. Sebab dia nak isi padu gabungan. Jadi gunakan kalkulator dan kira. Maka anda akan dapat 4 markah. Ya. Okey. Okey, saya bagi lagi satu soalan. Rajah menunjukkan peperja yang tinggal setelah sebuah silinder dikeluarkan dari sebuah kon. Jejari bagi kon ialah 9 cm dan tinggi 14 cm, manakala jejari bagi silinder ialah 3 cm dan tinggi 7 cm. Hitung isi padu peperja yang tinggal. Maksud dia yang tinggal, bentuk dia ialah kon dan silinder. Okey, gunakan formula kon pi J kuasa 2T dan untuk formula untuk kon ialah 1/3 pi J kuasa 2T dan formula untuk silinder ialah pi J kuasa 2T dan seterusnya para pelajar gantikan formula itu dengan nombor-nombor ataupun dengan nombor-nombor yang telah diambil daripada gambar rajah. Saya juga menggalakkan para pelajar untuk menulis, melakar gambar rajah, menulis nombor-nombor tu tinggi silinder, contoh seperti yang saya berikan ini supaya anda tidak tersalah. Ya. Okey, kerana sayanglah kalau anda salah anda akan kehilangan 4 markah ya. Jadi ini mendapat 4 markah. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi untuk program seterusnya mungkin kita akan belajar untuk tajuk yang lain pula. Jadi kepada para pelajar diminta menjaga diri di rumah ya. Jadi para pelajar sila duduk di rumah, stay at home, duduk rumah, hapuskan COVID-19, thank you frontliners dan #Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.